Nasional itu majoriti hukum dan meyakinkan. Dan politik untuk negara. Kita sedang buat perubahan ini. Sumpah saya membentuk satu pakatan. Salam sejahtera, bersama saya Zawaz Yusof dan antara paparan menarik dalam edisi khas mingguan kali ini. MPPKR dedah Muhyiddin tawar jawatan sebagai imbuhan lomba. Hina Mahkamah Hadi Awang bakal diseret ke muka pengadilan. Razi Jidin dan Azmin Ali diiktiraf menteri paling gagal. Assalamualaikum dan salam bahagia. Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin dilihat semakin terdesak untuk mendapatkan sokongan bagi mempertahankan Kerajaan Perikatan Nasional PN sehingga sanggup menerima dua bekas ahli Dewan Undangan Negeri ADUN DAP menyertai parti itu. Timbalan Pengerusi UMNO Johor Datuk Nur Jazla Muhammad berkata jika sebelum ini Bersatu menabur fitnah kononnya UMNO sedia bekerjasama dengan DAP untuk menjadi kerajaan, namun situasi sebaliknya telah berlaku. Katanya lagi, Muhyiddin dan Bersatu kini sudah kelam kabut untuk memastikan mereka terus berkuasa sehingga terpaksa menerima penyertaan Adun Buntung S. Siva Subramaniam dan Adun Trono Paul Yong Chu Kiong bersama mereka. Jelas Nur Jazlan, Muhyiddin dan PN yang semakin bimbang dengan keputusan UMNO tidak mahu bekerjasama dengan Bersatu dilihat sanggup melakukan apa sahaja untuk mencari sokongan. Ujar beliau kerana itu Muhyiddin sanggup menerima dua wakil rakyat dari PKR iaitu Ahli Parlimen Tebrau Stephen Chung Xiao Yun dan Ahli Parlimen Julau Larry Seng Sian yang berpaling tadah menyokong kerajaan. Pengumuman Menteri Keuangan Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz tentang ekonomi negara menimbulkan banyak persoalan kerana beliau sendiri masih belum menunaikan janji untuk mengedarkan 150,000 unit komputer riba kepada murid sekolah. Ahli Parlimen Kepong Lim Lip Eng tertanya-tanya sekiranya pengumuman kerajaan untuk menyediakan sehingga 500,000 peluang pekerjaan untuk rakyat Malaysia hanyalah cakap kosong semata-mata. Beliau menuntut Zafrul untuk menjawab 3 persoalan berhubung pengumumannya itu, terutama jenis pekerjaan yang akan ditawarkan kepada orang ramai menerusi skim yang telah pun dirancang. Kata beliau, pengumuman Zafrul berkenaan peluang pekerjaan tidak diikuti dengan maklumat yang logik. 500,000 adalah satu angka raksasa dan bagaimana peluang pekerjaan tersebut akan diperolehi kerajaan memandangkan banyak perusahaan dan perniagaan terkesan dan terpaksa ditutup akibat pandemik COVID-19. Sementara itu, Lim mempersoalkan sama ada kerajaan juga akan mewujudkan peluang pekerjaan bagi mereka yang tidak mempunyai taraf pendidikan yang tinggi. Beliau turut menekankan bahawa 500,000 peluang pekerjaan bukanlah angka yang kecil dan sehingga kini masih ramai lagi rakyat yang bergelut mencari pekerjaan yang sesuai untuk mereka. Katanya usahakan 500,000 sekiranya Zafrul boleh mewujudkan 500 peluang pekerjaan yang jelas jenisnya dan jelas proses pencariannya sebelum tempoh darurat berakhir untuk warga Kepong yang mencari kerja, pihaknya dengan besar hatinya akan mencari calon-calon yang sesuai untuk kerja-kerja yang ditawarkan. Sementara itu, bekas Hakim Mahkamah Persekutuan Gopal Sri Ram mahu prosiding penghinaan mahkamah dimulakan terhadap Presiden PAS Abdul Hadi Awang. Ini setelah Ahli Parlimen Marang itu membuat kenyataan mengenai keputusan Mahkamah Persekutuan menetapkan Seksyen 28 Enactment Jenayah Syariah Selangor 1995. Undang-Undang Syariah Negeri itu berhubung seks di luar tabi'i tidak sah. Gopal mengatakan bahawa tidak boleh ada pilih kasih mengenai tindakan penghinaan mahkamah. Katanya sekiranya Malaysia kini bersalah menghina mahkamah, maka kedudukan Hadi tidak lebih baik, kalaupun tidak lebih buruk. Hadi dalam satu kenyataan yang disiarkan di Harakah Daily pada 4 Mac tidak menamakan hakim tertentu tetapi merujuk kepada Seksyen 28 Enactment Jenayah Syariah Selangor 1995. Dia kemudian mengatakan ada orang yang tidak peka terhadap Islam dan menyamakannya dengan makhluk tertentu. Gopal menyatakan bahawa komen itu sangat menghina. Pada pandangan beliau, kenyataan itu sangat menghina mahkamah dan perlembagaan persekutuan dan menunjukkan ketidakpeduliannya terhadap kedaulatan undang-undang. Untuk rekod pada 25 Februari, barisan 9 Hakim Mahkamah Persekutuan yang diketuai oleh Ketua Hakim Negara Tengku Maimun Tengku Mat sebulat suara menyatakan Seksyen 28 Enactment Jenayah Syariah Selangor 1995 tidak sah.
Dalam pada itu, Pengarah Komunikasi Amanah Nasional Khalid Abdul Samad mendakwa perjuangan PAS ketika ini tidak lagi menimbulkan perasaan kagum dan hormat seperti dahulu. Beliau berkata ia bermula selepas Parti Islam itu diterajui Presidennya Datuk Seri Abdul Hadi Awang yang telah merosakkan segala usaha keras almarhum Datuk Fadil Muhammad Noor dan almarhum Tuan Guru Datuk Nik Abdul Aziz Nikmat. Dakwanya ketika di dalam Pakatan Rakyat PR, pemimpin PAS telah dipengaruhi Datuk Seri Najib Razak dan pakar strategi UMNO Barisan Nasional BN sehingga menyebabkan mereka keluar dari gabungan itu dan bertanding secara sendirian. Ahli Parlimen Shah Alam itu berkata walaupun secara logiknya orang akan berkata bertanding sendirian merugikan, tetapi mereka terpengaruh lalu masuk dalam perangkap UMNO BN. Katanya di Pantai Barat, BN gagal kerana kesan bersatu dan pengaruh Tun Dr. Mahathir Mohamad. Manakala di Pantai Timur, bila undi PH berpecah, PAS akan mengalami kekalahan kerana undi PAS akan berkurang disebabkan penyokong PR tidak akan mengundi PAS. Sementara itu, mengulas keretakan antara UMNO, PAS dan Bersatu, Khalid berkata muafakat nasional di Pantai Timur hanyalah cakap-cakap kosong kerana PAS dan UMNO di Kelantan dan Terengganu tidak berapa baik. Tambahnya lagi, PAS tidak selesa dengan UMNO kerana cuba untuk menguasai mereka dan ingin menjadi abang besar. Kerana itu, PAS lebih selesa dengan Bersatu. UMNO tidak menghalang sekiranya PAS bekerjasama dengan Parti Peribumi Bersatu Malaysia Bersatu dalam pilihan raya umum ke-15 PRU15. Bagaimanapun, Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO Datuk Seri Tajuddin Abdul Rahman berkata kerjasama tersebut tidak seharusnya menyusahkan UMNO, terutamanya di kawasan di mana parti itu bertanding bersama dengan Bersatu. Mengulas lanjut, beliau yang juga pengarah pilihan raya UMNO itu turut memberikan beberapa senario yang mungkin berlaku dalam PRU15 antara UMNO, PAS dan Bersatu. Katanya UMNO memang berhasrat untuk bekerjasama dengan PAS dan tidak menghiraukan apa yang terjadi antara PAS dan Bersatu, asalkan hubungan antara keduanya berada dalam keadaan baik. Pada Khamis lalu, UMNO mengesahkan parti tersebut pada Februari lalu telah memutuskan untuk menamatkan kerjasama dengan Bersatu pada PRU15 dan hanya akan bekerjasama dengan Perikatan Nasional sehingga Parlimen dibubarkan. Sementara itu, mengulas mengenai pembahagian kerusi pada PRU akan datang, Tajuddin berkata sekiranya UMNO bertanding bersendirian bersama Barisan Nasional, parti itu akan meletakkan calon pada 120 kerusi parlimen yang dipertandingkan. Namun begitu, beliau berkata pembahagian kerusi tersebut akan berubah jika UMNO bekerjasama dengan PAS dalam PRU15 di mana partinya hanya akan bertanding sebanyak 96 kerusi parlimen. Datuk Muhammad Tamrin Abdul Ghaffar mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session di Johor Bahru Rabu lalu atas pertuduhan membuat penghinaan terhadap kerabat di Raja Johor. Anak bekas timbalan Perdana Menteri Allahyarham Tun Abdul Ghaffar Baba itu didakwa menggunakan aplikasi blog Tamrin Tun Ghaffar pada pautan tamrintunggaffar.blogspot.com tahun lalu secara sedar membuat komunikasi jelek dengan niat menyakitkan hati orang lain. Blog tersebut turut boleh dibaca menerusi laman Facebook bekas Ahli Parlimen Batu Berendam itu. Lampiran yang disertakan bersama pertuduhan berkenaan membabitkan artikel yang bertajuk TMJ Bodoh Sombong yang Tak Boleh Diajar dengan mengaitkan Tunku Mahkota Johor, Tunku Ismail Ibrahim, selain Sultan Johor, Sultan Ibrahim Iskandar. Tamrin didakwa melakukan kesalahan di Kota Safki kira-kira jam 7 malam pada 2 Februari tahun lalu. Beliau didakwa mengikut Seksyen 233-1-A Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588 dan boleh dihukum mengikut Seksyen 233-3 Akta sama. Jika sabit kesalahan, Tamrin 71 boleh didenda tidak melebihi RM50,000 atau penjara tidak lebih setahun atau kedua-duanya. Pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Mahkamah Session Wan Muhammad Nur Hisham Wan Yaakob. Pendakwaan dikendalikan Ketua Unit Jenayah dan Ketenteraman Awam Datuk Yusaini Amir Abdul Karim dan Pengarah Pendakwaan Negeri Johor Tengku Amir Zaki Tengku Abdul Rahman. Manakala tertuduh diwakili Peguam Muhammad Rafiq Rashid Ali, Yusaini memohon mahkamah menetapkan jaminan RM20,000 dengan seorang penjamin. Namun Muhammad Rafiq memohon mahkamah menetapkan jaminan tidak lebih RM5,000 atas alasan anak guamnya merupakan seorang penganggur ketika ini. Sementara itu, spekulasi di media sosial tular mendakwa bahawa Nurul Izzat Anwar akan bertanding di Parlimen Ampang sementara Husam Musa pula akan diturunkan di kawasan Gombak mewakili PKR pada pilihan raya umum ke-15 PRU15.
Namun satu sumber pucuk pimpinan parti itu berkata bahawa belum ada ketetapan yang sah yang telah dibuat sehingga kini berhubung spekulasi berkenaan. Berita tersebut tular sejurus selepas Presiden PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata bahawa Pakatan Harapan telah memulakan proses rundingan kerusi bagi menghadapi PRU akan datang. Untuk rekod, kerusi Parlimen Gombak dimenangi oleh bekas timbalan Presiden PKR Muhammad Azmin Ali, manakala bekas naib presidennya Zuraida Kamarudin mempertahankan kerusi Ampang sejak tahun 2008. Kedua-dua mereka berpaling tada bersama 9 ahli Parlimen PKR yang lain dengan menyertai bersatu susulan langkah syaratan menyaksikan kerajaan Pakatan Harapan tumbang tahun lalu. Selain di Ampang, Nurul Izzah turut dikhabarkan akan bertanding di Dun Bukit Antarabangsa yang disandang Azmin. Antara lain, nama Dr. Wan Azizah Wan Ismail diangkat sebagai akan berpindah ke Permatan Pauh untuk menjaga legasi Anwar, manakala Anwar dikatakan akan kekal di Port Dickson. Sementara itu, bekas naib presiden dan ahli Parlimen Pandan 2013 hingga 2018, Rafiz Ramli akan menggantikan Wan Azizah di Pandan. Dalam perkembangan berbeza, pemuda PAS mendakwa Parti Pembangkang Pakatan Harapan menjadikan politik toksik sebagai modal bagi meraih pemerintahan dengan cara memuntahkan fitnah, menggumpal penipuan dan mengancam ugut. Ketuanya Senator Insinyur Khairil Nizam Khairuddin berkata, ia petunjuk kontang jati diri, idealisme dan tiadanya perjuangan luhur dalam menjulang ketamadunan rakyat dan negara. Katanya penyatuan dan perpaduan berpaksikan kepentingan agama, bangsa dan negara termeterai daripada Muafakat Nasional MN dan Perikatan Nasional PN cukup ampuh dan dirempuh Pakatan Harapan PH. Khairil berkata di hantaran Facebook kononnya hanya dengan memecahkan kekuatan itulah memungkinkan mereka kembali ke persada kuasa. Susulan itu, politik toksik itu perlu disingkirkan dan imuniti ummah diperkuatkan. Beliau menegaskan bahawa saf kepimpinan kini wajib terus dipertahankan oleh semua parti dan badan bukan kerajaan NGO yang bersama dalam kerajaan kerana agenda Melayu Islam dan Bumiputera serta keharmonian hidup rakyat berbilang kaum serta kemakmuran negara ini sangat mustahil untuk didukung secara sempit, sombong dan tanpa setikawan. Bekas ahli Parlimen Parti Keadilan Rakyat PKR Stephen Chung Xiao Yun mendedahkan bahawa beliau dijanjikan jawatan rasmi oleh Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin bagi membantu kerajaan membangunkan kembali ekonomi negara. Menurut ahli Parlimen Tebrau itu, perkara tersebut dinyatakan kepadanya secara lisan ketika beliau melakukan pertemuan bersama Muhyiddin pada bulan lalu. Menurutnya, sebelum pertemuan tersebut, beliau terlebih dahulu berhubung dengan Zuraida Kamarudin dan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin pada tahun lalu. Stephen berkata pada pertemuan tersebut beliau telah mengusulkan kepada Muhyiddin mengenai cara untuk membantu perusahaan kecil dan sederhana PKS yang sedang bergelut dalam krisis ekonomi itu ekoran COVID-19. Pada 28 Februari lalu, Stephen bersama ahli Parlimen Julau, Larry Seng Wei Shen, menyatakan sokongan kepada Kerajaan Perikatan Nasional dengan menyerahkan akun bersumpah SD yang ditandatangani mereka kepada Muhyiddin. Pengumuman tersebut dibuat meskipun pada beberapa hari sebelumnya, Stephen dilaporkan membuat penafian bahawa beliau akan meninggalkan PKR dan memberi sokongan kepada Kerajaan PN. Sementara itu, Stephen Chung Xiao Yun selalu mengesahkan sudah menerima surat tuntutan daripada Parti Keadilan Rakyat PKR yang menuntut 10 juta ringgit berhubung tindakannya keluar parti. Stephen Chung berkata beliau telah meminta peguamnya memberi maklum balas terhadap notis tuntutan itu selepas menerimanya menerusi perkhidmatan kurier pada Isnin lalu. Dalam pada itu, beliau menegaskan tindakan yang diambil keluar parti dan memberi sokongan kepada Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin bukan untuk sebarang jawatan di peringkat kabinet. Pada 2 Mac lalu, PKR dilaporkan akan menghantar surat tuntutan kepada Stephen Chung susulan tindakannya meninggalkan parti berkenaan dan menyokong kerajaan PN. Bendahari Agung PKR Lee Chian Chung berkata melalui tuntutan itu Chung dikehendaki membayar 10 juta ringgit dalam tempoh 7 hari atau berdepan tindakan undang-undang. Untuk rekod, Stephen Chung dan ahli Parlimen Julau Larry Seng Wei Shen masing-masing daripada PKR menyatakan sokongan kepada kerajaan PN apabila menyerahkan akun bersumpah SD yang ditandatangani mereka kepada Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Seorang pakar kajian antarabangsa dari Universiti Utara Malaysia UUM menamakan Datuk Dr. Razif Jidin dan Datuk Seri Muhammad Azmin Ali sebagai menteri paling gagal dalam Kerajaan Perikatan Nasional. Datuk Ahmad Zarian Muhammad Nazri berkata bukan sahaja golongan pertengahan dan mereka yang berpendidikan tinggi mengutuk Razif selaku Menteri Pendidikan. Malahan beliau juga menjadi bahan perbualan makcik-makcik bawang.
Untuk Azmin pula, pensyarah UUM itu berkata beliau tidak tahu apa yang dibuat dan dilakukan beliau selaku Menteri Kanan Ekonomi Malaysia. Temu bual itu dibuat oleh rakan beliau dari UUM yang juga kolumnis Mediapas Dr. Kamaruzaman Yusof. Menurut Dr. Ahmad Zarian, serangan kepada Razi bermula apabila beliau mengumumkan penutupan sekolah secara mengejut pada 20 Januari lalu. Tetapi mengumumkan pembukaan semula selepas itu ketika ibu bapa bersusah payah menyediakan kelengkapan untuk pembelajaran di rumah. Bagi beliau pada ketika itu orang ramai telah bersiap sedia dengan pelbagai peralatan sekolah. Tiba-tiba diumumkan sekolah ditutup. Jadi ini telah pun menimbulkan kemarahan orang ramai sehingga ke hari ini. Manakala Azmin pula yang sebelum ini disenaraikan sebagai pemimpin yang paling dibenci oleh Twitter. Dr. Ahmad Zarian berkata menteri yang kedua yang beliau rasa tidak begitu menonjol ataupun kehadirannya ialah Azmin Ali. Ia berdasarkan satu laporan, Malaysia sebenarnya sekarang ini berada di kedudukan yang terbawah dari segi kehadiran pelabur asing, kata beliau. Jika dibandingkan dengan negara-negara seperti Indonesia dan juga Vietnam yang jauh lebih ke hadapan. Tetapi apa sudah jadi dengan ekonomi Malaysia di bawah Azmin Ali soalnya? Polis kini menyiasat seorang whistleblower Dr. Rafidah Abdullah yang didakwa membuat pendedahan tentang pemberian vaksin yang disifatkan beliau sebagai 2 darjat dan memotong barisan. Turut dipanggil memberikan keterangan adalah wartawan Malaysia Deadline yang melaporkan tulisan Dr. Rafidah tentang 2 darjat dan pemberian vaksin. Nama Dr. Rafidah sebagai whistleblower melonjak selepas kicauan beliau di Twitter mendapat maklum balas segera daripada Menteri Sains Teknologi dan Inovasi Khairi Jamaluddin. Khairi berjanji akan menyiasat kenyataan Dr. Rafidah yang mendakwa pejabat SUK Kelantan memohon 200 dos vaksin COVID-19 tanpa memberikan nama penerimanya berdasarkan satu maklumat. Selepas itu peraturan dibuat oleh kerajaan sesiapa yang didapati bersalah melompat barisan dalam pemberian vaksin boleh dikompaun sehingga RM10,000. Ekoran pendedahan Dr. Rafidah Esko Kelantan mendesak agar Kementerian Kesihatan Malaysia menyiasat dan mengambil tindakan ke atas pegawainya yang mendedahkan maklumat kepada umum. Pengerusi Jawatan Kuasa Kerajaan Tempatan Perumahan dan Kesihatan Negeri Kelantan, Dr. Izani Hussein berkata pihaknya menafikan mereka terlibat dengan sebarang gesaan sehingga wujudnya penularan itu. Sekian edisi khas mingguan kali ini. Teruskan bersama kami untuk mendapatkan berita politik terbaik tanah air. Saya Zawazi Yusof. Assalamualaikum, salam sejahtera. Jumpa lagi minggu depan.